Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Saya kembali bersama dengan Haji Sufia di sini. Bertemu kembali kita. Okey, sekarang ini kita akan bicarakan tentang topik kesenian dan kebudayaan menyatukan Community Quarters yang merupakan sebuah program yang berasaskan kesenian dan kebudayaan dalam menyatukan lantas mengeratkan silaturahim antara Community Quarters. Untuk itu kita bukan tetamu cukup istimewa. Yang di sebelah sana kita persilakan yang berusaha Encik Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Bahagian Pengurusan Hartanah Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah. Dan di sebelahnya pula kita bersama dengan Teknologis Kamal bin Harun, Ketua Community Quarters Kompleks Kediaman Kaki Tangan Awam, Jalan Cochrane, Kuala Lumpur. Sihat ya Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita nak terus bercakap mengenai topik kita pada hari ini. Apakah peranan dan fungsi bahagian pengurusan hartanah Jabatan Menteri khususnya? Terima kasih. Sebenarnya bahagian pengurusan hartanah ini sebenarnya telah lama diwujudkan. Fungsi utama kami sekarang ini adalah dalam pengurusan kuartus kepada pejabat-pejabat awam. Selain pada itu, kami juga menguruskan pejabat-pejabat untuk pejabat awam untuk bertugas di pelbagai lokasi. Dia sinonim dengan Wisma Persekutuan kalau pernah didengarlah. Dan satu lagi perkara utama yang kami uruskan adalah berkaitan dengan rumah peranginan. Rumah-rumah peranginan persekutuan yang kami khususkan kepada pejabat awam untuk istirahat dan juga melepaskan lelah selepas kerja seharian. Jadi kalau kita bercakap tadi tentang community quarters, apa yang dikatakan dan definisinya bagaimana? Community quarters ni sebenarnya tentang hubungan di antara individu bersama dengan jiran-jiran dan juga keluarga community quarters itu sendiri. Kita sedar bahawa community quarters itu terdiri daripada penghuninya sendiri, pasangan dan juga keluarga masing-masing serta anak-anak. Jadi community quarters sebenarnya memainkan peranan yang pentinglah dalam sesuatu perkara yang ada di quarters-quarters kami. Jadi Tuan Kamal sendiri sebagai Ketua Community Quarters, apa peranan Tuan? Peranan, betul. Okey, terima kasih. Okey, sebagai Ketua Community Quarters, saya bertindak sebagai perantara di antara penghuni atau penduduklah dengan bahagian pengurusan tanah BPS untuk menyampaikan apa-apa info dan juga untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di kuartus kita. Okey, dan mungkin juga Tuan boleh kongsikan bagaimana sebenarnya keakraban community quarters dengan bahagian pengurusan hartanah Jabatan Perdana Menteri, terutamanya dalam penganjuran program seperti aktiviti masyarakat gotong royong ataupun program besar setempat. Tuan Kamal. Okey, kami di pihak community quarters, kami sentiasa bekerjasama dan menyokong apa-apa program yang dijalankan oleh pihak bahagian pengurusan hartanah. Tak kira lah program itu kita jalankan di kawasan kuartus kita atau di luar. Sebagai contoh ni, pada tahun lepas, program ini agak besar seperti sukan. Kita ni, community quarters ni kita pergi ke seluruh kuartus untuk support kita punya program. Itulah. Baik, dan kalau kita bercakap tentang kesenian dan kebudayaan ini, bagaimana ia digarapkan dalam aktiviti berkaitan dengan community quarters ini mampu untuk memberikan satu kesan yang positif terhadap komuniti tersebut? Silakan. Baik, terima kasih. Program sebegini sebenarnya memang kami wujudkan untuk merapatkan hubungan, ukhuwah dan juga perpaduan di kalangan community quarters yang ada di kota-kota kami lah sebenarnya. Pelbagai program sebenarnya seperti yang disebut oleh Cik Kamal tadi yang telah kami laksanakan kerjasama dengan pihak komuniti sebagai sukan, sebagai contoh sukan ataupun program kemasyarakatan lain, gotong royong. Manakala tahun ini adalah program pertama kali yang kami laksanakan yang berkaitan dengan kesedihan dan kebudayaan yang mana kami ingin memupuk semangat perpaduan yang lebih jitu insya-Allah di kalangan komuniti. Akibat mungkin daripada program ini sebenarnya kita dapat memupuk semangat-semangat yang lain, ukhuwah yang lebih mendalam di kalangan kami. Okey, baik Tuan Kamal, bagaimana sambutan daripada pihak community quarters terhadap program kesenian dan kebudayaan bahagian pengurusan hartanah Jabatan Perdana Menteri? Okey, dari segi sambutan alhamdulillah. Ketika semasa kita menerima maklumat berkenaan program ini, dan saya juga telah wawarkan kepada penduduk, sambutan alhamdulillah dia orang semasa sesi kita ada buat sesi untuk sesi untuk bersama dengan bersama ni. Dan banyak penyertaan yang kita terima dan kita terpaksa pilih
Wah. Kita mesti pilih. Susah juga nak waktu. Susah. Okey. Baik, selain daripada untuk kita menyatukan community quarters ini, Tuan Syahrul, apa lagi objektif lain yang kita memilih tema kesenian dan kebudayaan kali ini? Baik, kali ini sebenarnya tujuan kami sebenarnya untuk memilih tema kali ini supaya kita dapat mencukil bakat-bakat yang terpendam yang ada di kalangan community quarters. Sebelum ni macam saya sebut tadi, kita laksanakan program sukan pada tahun lepas. So kita berjaya mencukil bakat-bakat baru di kalangan anak-anak, di kalangan penghuni penjawat awam itu sendiri sebenarnya. So pada tahun ini kita berniat untuk mencukil bakat-bakat baru dalam bidang tarian, dalam bidang sketsa, teater musikal dan lain-lain. Sebenarnya itu mungkin bakat itu masih lagi terpendam di kalangan mereka. So kita nak cungkil kembali. Cungkil keluarkan bakat. Inilah masanya. Okey, dan antara yang lain, apakah antara jenis seni dan budaya yang akan dipertaruhkan oleh KKKA Jalan Cochrane dan juga community quarters yang lain? Okey, untuk komuniti KKA Jalan Cochrane, saya mempertaruhkan komuniti kita mempertaruhkan seni tarian. Seni tarian yang melibatkan tarian asli dan juga indang. Wow. Mana kita ada tarian yang slow sikit dan juga indang ni dia macam racak sikit lah. Dia ada moden sikit lah. Jadi tarian ni adalah tarian tradisional ya? Tradisional. Jadi bagaimana siapa yang nak terlibat itu ataupun golongan manakah, maksudnya anak-anak muda sahaja ke ataupun siapa yang boleh terlibat sama? Okey, yang di Cochrane, saya mengambil anak-anak daripada sekolah daripada umur 7 tahun, 7 tahun sehinggalah yang dewasa. Kita ada campur lah. Kita campur dewasa, kanak-kanak dengan dewasa. Baik, dan kabarnya Tuan Syahrul, kita ada kerjasama dengan pihak Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan atau Aswara dan Jabatan Penerangan Malaysia Japan. Jadi boleh kongsikan tentang ini sebenarnya? Betul, terima kasih. Berbalik pada program kita tadi sebenarnya, program ini agak berbeza daripada kebiasaannya sebab program kebiasaannya mungkin berbentuk satu genre, satu jenis bentuk persembahan saja. Namun pada kali ini sebenarnya kami menjemput pihak community quarters ini untuk datang mempersembahkan apa sahaja jenis persembahan yang mereka ingin ketengahkan. So dalam konteks ini sebenarnya kami menjemput pihak Aswara untuk sama-sama membantu kami supaya dapat membantu komuniti mengadakan sesi konsultasi, mengajar pada komuniti macam mana keadaan yang terbaik untuk mempersembahkan persembahan yang akan dibentangkan nanti, dan juga insya-Allah mereka juga akan turut membantu dalam proses pengadilan pada 14 hari bulan nanti. Selain pada itu, Japan juga bertindak membantu kami dalam melaksanakan isu-isu teknikal. So dari segi lighting, dari segi sistem, audio sistemnya dan pelbagai lagi lah. Terima kasih banyak kepada pihak Aswara dan juga Japan. Ya, kita akan boleh lihat satu acara yang cukup gilang gemilang ya, akan dibawakan untuk komuniti quarters nanti. Ya, pada 14 Oktober. Ya, 14 insya-Allah. Okey. Dan setakat ini bagaimana persediaan bagi program ni? Tuan. Okey, bagi persediaan dia dah menghampiri ke tahap yang maksimal lah. Dan insya-Allah lebih kira lebih 80% lah. Dah lebih 90%. Alhamdulillah. InsyaAllah kita cuba buat terbaik nanti lah. Dan saya harap semua komuniti yang terlibat, komuniti kota yang terlibat nanti akan membuat yang terbaik pada hari 14 bulan nanti. Dan saya pun lihat semasa sesi konsultasi baru ni, semua quarters yang terlibat ni memang menunjukkan komitmen yang tinggi lah. Betul lah. Betul. Persembahan yang dihadiri oleh pihak BPI dan juga daripada pihak Aswara. Tuan Kamal sebagai ketua dia lega tengok ramai yang berkomitmen. Bila ramai yang bekerjasama kan. Betul. Sebab ini adalah untuk mereka juga sebenarnya dalam komuniti itu, untuk kita sama-sama menyatu padukan mereka yang terlibat sama dalam komuniti quarters. Dan kalau kita lihat dari pengajaran kali ini, untuk memantabatkan seni dan budaya. Jadi apakah harapan Tuan Syahrul untuk program kali ini dan juga penganjurannya mungkin pada masa akan datang? Harapan kami besar sebenarnya terhadap para penghuni quarters ni. So alhamdulillah untuk pertandingan pada kali ini kami menerima lebih kurang 10 persembahan. InsyaAllah daripada pelbagai komuniti, daripada pihak Sheikh Kamal, daripada Cochrane, daripada Bangsa, Richard Bandar, daripada Putrajaya dan KLI, pelbagai tempat. Jadi harapan kami sebenarnya perkara ini kita akan dapat menyatu padukan di antara komuniti quarters itu sendiri, dan juga macam saya sebut tadi, kita akan mencukil bakat-bakat yang terpendam pada anak-anak kita, insyaAllah. So pada 14 hari bulan nanti kami harap perkara ini akan dilaksanakan dengan jayanya lah, insyaAllah. InsyaAllah. Dan sedikit harapan daripada Tuan Kamal. Okey, saya juga seperti Cik Syah, saya mengharapkan semua komuniti kuarti yang terlibat ni akan memberi satu komitmen. Ya. Komitmen pada 14 hari bulan nanti, dan semoga kita dapat mencukil bakat-bakat yang terpendam banyak. Pasal kita semua ni dari pelbagai jabatan, bukan daripada banyak bukan daripada seni. Semoga dapat mencukil bakat lah.
Ya. Kalau kita lihat hubungan di antara Tuan Syarul dan juga Tuan Kamal ni rapat nampaknya dua-dua pihak ini menjadikan hubungan yang baik. Jadi mungkin boleh berikan si kata-kata kepada mereka di sana untuk sentiasa berada dalam keadaan perpaduan. Kongsikan. Ya. Terima kasih. Sebenarnya komuniti kuartus kami ni ramai sebenarnya. Kami menguruskan lebih kurang 27,000 unit kuartus. Kalau kita anggarkan lebih kurang, kita ada lebih kurang dalam 100,000 komuniti kuartus sebenarnya. Jadi harapan kami di bahagian perusahaan tanah ni besar supaya kita akan selalu bekerjasama di antara kami dengan komuniti dan juga di antara kami dengan agensi kerajaan dan juga masyarakat sebenarnya. Sebab mereka inilah, masyarakat inilah sebenarnya yang membentuk suatu ukhuwah yang penting. Dengan ukhuwah ini sebenarnya kita dapat mengelakkan pelbagai isu-isu yang berbangkit di kemudian hari, insya-Allah. Itu sebenarnya harapan kami. Dengan ukhuwah juga kita dapat mengenali komuniti kita, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Muhammad Syarul Nizam bin Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha bahagian Pengurusan Hartanah Jabatan Perdana Menteri dan juga Teknologi Kamal bin Harun, Ketua Komiti Kuartus Kompleks Kediaman Kaki Tangan Awam, Jalan Kokeng Kuala Lumpur, dan kita sama-sama kita saksikan bagaimana kemeriahan pada 14 Oktober nanti. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan moga Allah berikan kemudahan dan juga kelancaran untuk program ini insya-Allah pada 14 Oktober nanti. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada semua penonton yang menonton kami daripada awal pagi tadi daripada jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi. Terima kasih ucapkan kepada anda. Bagi yang terlepas jangan risau, ada RTM Klik. Ada juga di Facebook kami. Betul. Dan YouTube pun ada juga. Dan tadi kita bicarakan tentang stres, jadi kita kena bijak untuk menangani stres kerana kalau stres terlalu banyak mungkin menjadi kesihatan kita juga. Betul. So kita kena ukurlah level of stress kita berada di tahap mana. Pastikan berada dalam tahap yang sihat lah sebenarnya kan. Dan teruskan kita untuk meneruskan kehidupan dengan baik, sentiasa think positif, berikan positive vibes kepada semua. Betul. Jangan lupa untuk terus bersama kami dalam Sahabat Malaysia setiap hari. Dan untuk itu saya Irfan Nasution dan juga saya Raja Sofia Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.